Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Cadangan peranan yang di Pertuan Agong sebagai Pesuruhjaya yang dipertua kehormat PDRM boleh menyebabkan seri paduka dipertanggungjawabkan atas kesalahan pasukan itu pada masa hadapan, kata ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Karim. Jika kerajaan pada masa depan meratifikasi status Rom, Hasan secara hipotesis berkata, Seri Paduka akan dipertanggungjawabkan atas kesalahan seperti genosid dan kekerasan polis. Baginda juga katanya terdedah kepada pendakwaan oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Dalam undang-undang sebelum ini tidak ada jawatan Honorary Commissioner in Chief, tapi sekarang nak dimasukkan. Negara kita negara raja berperlembagaan, agung ketua negara, simbol dan sebagainya tak terlibat dengan eksekutif. Tetapi kalau kedudukan dan jawatan walaupun berstatus kehormat tetapi dimasukkan dalam itu pindaan akta polis. Ada kebimbangan, bukan sekarang tapi akan datang sekiranya ada perbuatan genosid, kekejaman, kekerasan dilakukan oleh PDRM bukan polis sekarang, polis akan datang. Maknanya, the Honorary Commissioner in Chief of Police akan diheret ke mahkamah, didakwa dan akan dibicarakan. Katanya di Dewan Rakyat semasa bacaan kedua, Rang Undang-Undang Pindaan Akta Polis 2024 hari ini. Mengakui rang undang-undang itu telah ditapis, Hasan berkata perkara itu mesti ditangani di Parlimen. Dia juga menggesa kerajaan untuk mengambil kira kebimbangan sedemikian. Mungkin akan berlaku seperti apa yang dialami oleh Presiden Sudan, Umar al-Bashir suatu ketika dulu, Presiden Chile, Augusto Pinochet, bukan di ICJ tapi di ICC, negara yang ratifikasi status Rom tambahnya. Kemarin bacaan kali pertama pindaan akta polis 1967 dibentang di Dewan Mahkamah oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Samsul Anwar Nasara, manakala bacaan kali kedua dan ketiga dijadwal dibuat pada mesyuarat kali ini. Pindaan itu melibatkan perubahan 10 pasal, antaranya membolehkan yang di Pertuan Agong menjadi Pesuruhjaya yang dipertua kehormat polis Diraja Malaysia PDRM. Menurut naskah biru yang diedarkan di Parlimen pada Isnin, hal itu melibatkan pindaan terhadap pasal 2, akta berkenaan dengan seksyen baru 6E dimasukkan bagi tujuan terbabit. Pasal 4 bertujuan untuk memindah Seksyen 21 yang memperuntukkan kewajiban pegawai polis menjalankan tugas pengiring di mana-mana jalan awam. Mana-mana individu yang menghalang, menentang atau tidak mematuhi arahan polis boleh didenda sehingga Rm10.000 dan dipenjarakan sehingga 2 tahun. Hukuman sebelum ini memperuntukkan penalti Rm200 dan 2 bulan penjara. Pindaan kepada pasal 5 pula bertujuan untuk meningkatkan denda maksimum daripada Rm1.000 kepada Rm2.000 bagi mana-mana orang yang gagal mematuhi arahan polis untuk berhenti sebelum sampai ke mana-mana penghadang yang didirikan atau diletakkan oleh mana-mana pegawai polis ditetapkan di bawah Seksyen 26. Pasal 6 melibatkan perubahan kepada Seksyen 66
yang menetapkan mana-mana majikan yang gagal menggaji semula mana-mana pegawai polis simpanan boleh didenda maksimum Rm2.000 dan penjara setahun berbanding Rm1.000 dan 6 bulan penjara sebelum ini. Cadangan peranan yang di Pertuan Agong sebagai Pesuruhjaya yang dipertua kehormat PDRM boleh menyebabkan Seri Paduka dipertanggungjawabkan atas kesalahan pasukan itu pada masa hadapan, kata ahli Parlimen Pasir Gudang Hasan Karim. Jika kerajaan pada masa depan meratifikasi status ROM, Hasan secara hipotesis berkata, Seri Paduka akan dipertanggungjawabkan atas kesalahan seperti genosid dan kekerasan polis. Baginda juga katanya terdedah kepada pendakwaan oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Dalam undang-undang sebelum ini tidak ada jawatan Honorary Commissioner in Chief, tapi sekarang nak dimasukkan. Negara kita negara raja berperlembagaan, agung ketua negara, simbol dan sebagainya tak terlibat dengan eksekutif. Tetapi kalau kedudukan dan jawatan walaupun berstatus kehormat tetapi dimasukkan dalam itu pindaan akta polis. Ada kebimbangan, bukan sekarang tapi akan datang sekiranya ada perbuatan genosid, kekejaman, kekerasan dilakukan oleh PDRM bukan polis sekarang, polis akan datang. Maknanya, the Honorary Commissioner in Chief of Police akan diheret ke mahkamah, didakwa dan akan dibicarakan. Katanya di Dewan Rakyat semasa bacaan kedua Rang Undang-Undang Pindaan Akta Polis 2024 hari ini. Mengakui rang undang-undang itu telah ditapis, Hasan berkata perkara itu mesti ditangani di Parlimen. Dia juga menggesa kerajaan untuk mengambil kira kebimbangan sedemikian. Mungkin akan berlaku seperti apa yang dialami oleh Presiden Sudan, Umar al-Bashir suatu ketika dulu, Presiden Chili, Augusto Pinochet, bukan di ICJ tapi di ICC, negara yang ratifikasi status ROM tambahnya. Kemarin bacaan kali pertama pindaan Akta Polis 1967 dibentang di Dewan Mahkamah oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Samsul Anwar Nasara, manakala bacaan kali kedua dan ketiga dijadwal dibuat pada mesyuarat kali ini. Pindaan itu melibatkan perubahan 10 pasal, antaranya membolehkan yang di Pertuan Agong menjadi Pesuruhjaya yang dipertua kehormat Polis Diraja Malaysia PDRM. Menurut naskah biru yang diedarkan di Parlimen pada Isnin, hal itu melibatkan pindaan terhadap pasal 2, akta berkenaan dengan seksyen baru 6E dimasukkan bagi tujuan terbabit. Pasal 4 bertujuan untuk memindah Seksyen 21 yang memperuntukkan kewajiban pegawai polis menjalankan tugas pengiring di mana-mana jalan awam. Mana-mana individu yang menghalang, menentang atau tidak mematuhi arahan polis boleh didenda sehingga Rm10.000 dan dipenjarakan sehingga 2 tahun. Hukuman sebelum ini memperuntukkan penalti Rm200 dan 2 bulan penjara. Pindaan kepada pasal 5 pula bertujuan untuk meningkatkan denda maksimum daripada Rm1.000 kepada Rm2.000 bagi mana-mana orang yang gagal mematuhi arahan polis untuk berhenti sebelum sampai ke mana-mana penghadang yang didirikan atau diletakkan oleh mana-mana pegawai polis ditetapkan di bawah Seksyen 26. Pasal 6 melibatkan perubahan kepada Seksyen 66 yang menetapkan mana-mana majikan yang gagal menggaji semula mana-mana pegawai polis simpanan boleh didenda maksimum Rm2.000 dan penjara setahun berbanding Rm1.000 dan 6 bulan penjara sebelum ini.